آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير وبعد. Saya muliakan lagi, saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Rashdan selaku mudir bagi Akademi Ar-Rawdah, kepada para guru, para asatizah, para pelajar, para santri, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama sekali lagi pada daurah yang kedua bagi kitab Al-Amdadul Fayyadah fi Tarjamatil Ibanati wal Ifadah fi Ahkamil Haid wal Nifasi wal Istihadah. Dan kita dah masuk pada siri yang kedua ataupun pengajian yang kedua, yang ini pada menyatakan umur wanita didatangi haid, tempohnya, warna darah dan sifat-sifatnya. Di dalam pengajian ini kita akan mempelajari dan membincangkan berkenaan dengan umur wanita yang didatangi haid, yang kedua tempoh masa haid, sepanjang tempoh dan sekurang-kurang tempoh, warna darah haid, hukum darah warna keruh dan kekuningan, darah yang keluar daripada wanita hamil, apa hukumnya, adakah dia dikira haid ataupun bagaimana. An-naqa, yakni waktu tidak keluar darah yang berada di antara hari-hari haid. Jadi kita akan melihat dengan terperinci pada setiap perbahasan tersebut insya-Allah. Pertama, umur wanita didatangi haid. Jadi kita dah baca dah ni, sebenarnya kita ulang balik untuk menyempurnakan pengajian tersebut. Jadi kawan-kawannya yang baru ikut pengajian pada hari ini, maknanya dia dah ikut terus daripada permulaan pengajian yang pertama. Kita baca dengan cepat saja. Pertama, umur wanita didatangi haid. Sekurang-kurang, sepatutnya sekurang-kurang ni di bawah, sekurang-kurang umur wanita yang mungkin didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah takribiyah. Jadi ini sekurang-kurang umur wanita didatangi haid. Maknanya kalau sebelum daripada cukup umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah, maka dia tidak lagi dikira sebagai didatangi haid pada waktu tersebut. Sebaliknya darah itu dikira sebagai darah yang disebut sebagai darah fasad ataupun darah rosak, macam tu sajalah, tidak dikira sebagai darah haid ataupun yang mengambil hukum berkenaan dengan haid dan nifas dan seumpamanya. Tamam? Jadi kiraan umur bagi dikira orang tadi termasuk dalam hukum adalah dikira dengan tahun qamariyah. Karena itu kena ambil penting kepada ibu ayah untuk mula mengira umur anak mereka berdasarkan tahun qamariyah, iaitu tahun hijriyah. Jadi kena kira dengan tempoh tersebut. Jadi ramai kita lebih ingat tarikh lahir kita dari segi Masihi, dan itu lebih disambut daripada tarikh lahir pada sudut ataupun dikiraan dengan hijriyah. Ada yang tak tahu pun tarikh hijri dia berapa. Jadi ada web ataupun application yang boleh untuk digunakan mengira semula tarikh lahir kita, dimasukkan tarikh lahir kita dan tahunnya, dan kemudian nanti akan keluar yang berbetulan dengan tarikh lahir kita dalam hijriyah. Boleh tengok dalam Google, ada banyak benda tu, dan kena ambil ingatan dengan perkara tersebut. Karena kadang kemungkinan kerana dia berbeza sampai tahun, 1 tahun, ada yang berbeza sampai hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi maksudnya kalau kita umur anak tu baru umur 8 tahun, kemungkinan anak tadi telah umurnya 9 tahun qamariyah. Kalau umur dia 8 tahun. Kalau umur anak tadi 7 tahun, pada waktu tu mungkin anak tu dah umur dia 8 tahun.
Jadi kena tengok dalam sudut Masihi dan Hijri. Kerana itu yang ditentukan pada hukum berkenaan dengan haid dan seumpamanya. Tamam? Itu juga ditentukan umur bagi anak lelaki dikira sebagai telah baligh ataupun tidak berdasarkan kepada tahun Hijriyah. Jadi kena ambil berat tentang masalah tersebut. Jadi apa makna perkataan takribiyah tu? Perkataan takribiyah memberi maksud ianya dimaafkan jika tempoh waktunya kurang daripada masa yang lulus di dalamnya haid dan suci. Berapa masa haid? 15 hari, 15 malam ataupun 1 hari 1 malam. Minta maaf, yang lulus dalamnya haid dan suci, iaitu haid 1 hari 1 malam, dan yang suci lebih kurang 15 hari 15 malam. Itu sekurang-kurang ataupun tempoh suci, dan sekurang-kurang tempoh haid. Sekurang-kurang tempoh haid digabung dengan sekurang-kurang tempoh suci. Sekurang-kurang tempoh suci adalah 15 hari 15 malam campur dengan 1 hari 1 malam bagi tempoh haid. Jadi maksudnya dalam tempoh tersebut lulus dalamnya untuk berlaku haid dalam tempoh tadi. Maka itu dipanggil masa lulus dipanggil. Di dalamnya haid dan suci, iaitu kurang daripada 16 hari. Kurang daripada 16 hari maknanya. Namun jika tempoh waktunya, betul, takribiyah ni maknanya dari segi bahasa yang hampir maksudnya. Jadi 9 tahun qamariyah, takribiyah, bukan tahdidiyah. Tahdidiyah maknanya tepat 9 tahun takribiyah, qamariyah. Maksud tepat-tepat. Kalau lahir 1 Muharram 1400, 1 Muharram 1409 cukup-cukup maksudnya. Maksud cukup-cukup 9 tahun. Tahdidiyah maknanya. Tapi kalau kata ada 15 hari lagi nak masuk umur dia 1 Muharram 1404. Jadi 15 hari lagi. Contohnya 20 Zulhijjah 1408. Nampak dah darah pada waktu tersebut, dan umurnya hampir akan masuk 9 tahun qamariyah ketika 1409. Tapi ni dia nampak darah tu keluar 20 Zulhijjah 1408. Jadi ada baki lebih kurang dalam 10 hari lagi untuk masuk umurnya cukup 9 tahun secara tepat. Baik dikira haid ke tidak? Ni kalau ikut dalam pandangan syarak, dikira haid dah pada waktu tersebut, kerana dia diluluskan mungkin berlaku, dan kerana dalam syarak umur yang dikira adalah 9 tahun hampir. Hampir 9 tahun, minta maaf. Hampir 9 tahun, bukan tepat 9 tahun. Dari segi tahun apa? Hijri. Baik. Nanti akan ada contoh, kita akan lebih jelas. Namun jika tempoh waktunya lulus sekurang-kurang waktu suci, dan tempoh haid iaitu lebih daripada 16 hari ke atas, maka darah yang kelihatan sebelum umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah adalah darah istihadah. Jadi kalau kata seorang tadi melihat tempoh masa lulus sekurang-kurang waktu suci dan tempoh haid tadi lebih daripada 16 hari, maknanya umur cukup 9 tahun, umur budak ni cukup 9 tahun pada 1 Muharram 1409. Dia lahir 1 Muharram 1400. Jadi nak cukup 9 tahun 1 Muharram 1409. Dia nampak darah keluar 1 Zulhijjah 1408. Maksudnya dah lebih daripada 16 hari. Ada sebulan lagi maknanya. Nak cukup umur 9 tahun. Takribiyah, qamariyah. Nak cukup 9 tahun qamariyah. Maka dikira haid ke tidak darah tersebut? Tidak. Dikira darah tu istihadah. Faham tak? Jadi jangan kira dengan, ada ramai orang dia keliru dan tersilap. Dia fikir umur anak dia ikut tahun Masihi. Dia kira ni anak dia umur darjah 1, dia kira 7 tahun. Jadi dia kira darjah 1, darjah 2, darjah 3. Dia kata darjah 3 baru 9 tahun. Dia kata. Rupanya 9 tahun tu umur anak dia dah 10 tahun dah pada waktu itu. Umur anak dah 10 tahun. Sebab tu kena ambil berat dengan masalah tersebut. Jadi kalau anak lahir lepas ni, ada anak, terus tengok dengan tarikh hijri dia. Dan catat tarikh hijri tadi. Dan lagi eloknya kalau disambut sambutan anak tersebut dengan sambutan hijrinya.
Nak buat 2 kali bagi dapat 2 kali hadiah. Sekali dengan Masihi buat pula lepas tu. Dapat 2 kali hadiah. Seronok lah. Baik. Namun jika tempoh waktunya lulus sekurang-kurang waktu suci dan tempoh haid, iaitu 16 hari, iaitu lebih daripada 16 hari ke atas, maka darah yang kelihatan sebelum umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah adalah darah istihadah. Jadi kalau 16 hari ke atas, dikira darah istihadah pada waktu itu. Bagi menjelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan apa yang kita terangkan di atas, maka kami sebutkan beberapa misal agar mudah difahami permasalahannya. Contoh pertama, ini kita dah baca pada pertemuan yang lalu tapi kalut-kalut. Ini kita baca dengan lebih orang panggil apa, perinci sikit dan juga perlahan-lahan. Contoh pertama, ini kata ulama, bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh ini akan menjelaskan lagi ucapan. Karena kemungkinan fakta yang diberikan tadi ini ada yang tak jelas lagi. Dengan contoh tu mungkin kita akan lebih ingat dengan mudah. Seorang perempuan telah melihat darah keluar 10 hari sebelum umurnya mencapai 9 tahun qamariyah. Ni dia, anak perempuan ini melihat darahnya keluar, ataupun dia melihat darahnya keluar 10 hari sebelum umurnya mencapai 9 tahun qamariyah. Baik. Jadi ada 10 hari lagi nak cukup tahun, nak cukup 9 tahun. Maksudnya masih lagi 8 tahun berapa puluh hari. Sama. 8 tahun berapa puluh hari, berapa ratus hari yang nak masuk 9 tahun. Boleh? Adakah darah yang dilihatnya itu dikira haid? Nak kira haid ke tidak? Jawapannya, ya. Ianya dikira haid jika menepati syaratnya. Apa syaratnya? Darah yang dilihat keluar sebelum sempurna umurnya 9 tahun itu tidaklah menjadi masalah. Jadi tak ada masalah kalau kata darah yang keluar tadi sebelum cukup umurnya 9 tahun tepat. Ini kerana yang dimaksudkan dengan 9 tahun tersebut adalah takribiyah, yakni hampir cukup 9 tahun, bukannya tahdidiyah, iaitu tepat 9 tahun. Hampir saja. Jadi hampir tu macam mana? Hampir tadi dengan makna kurang daripada 16 hari. Dimaafkan jika tempoh waktunya kurang daripada masa yang lulus di dalamnya haid dan suci. 10 hari tidaklah lulus di dalamnya haid dan suci. Faham? Maksudnya tak lulus dalam tu haid dalam masa yang sama suci sekali. Tak boleh. Boleh jadi ke dalam 10 hari tempoh tu juga boleh dikira suci, boleh dikira haid sekali. Tak boleh. Tapi kalau 16 hari, boleh jadi suci, boleh jadi sebahagian kecil itu adalah haid. Sebab tu tak dikira. Faham? Tapi kalau 10 hari, ini tempoh yang tidak lulus dalamnya suci dan haid dalam masa yang sama. Mesti salah satu. Jadi, ini kerana tempoh sekurang-kurang haid itu ialah sehari semalam. Manakala sekurang-kurang tempoh suci pula ialah selama 15 hari. Jadi 10 hari tidak lulus dalam dia haid dan suci sekaligus. Tapi kalau 16 hari tempoh tu lulus dalamnya berlaku haid, berlaku suci. Karena sekurang-kurang suci 15 hari dan sekurang-kurang haid 1 hari. Betul? Digabung. Sebab tu kalau kata kurang daripada tempoh tersebut, maknanya dia salah satu saja. Sama ada dia suci ataupun dia haid. Maka dikira haid. Kenapa? Kerana hampir dengan tempoh tersebut. Hampir dengan umurnya 9 tahun qamariyah. Nampak tak? Jelas di sini? Selesai. Baik. Jadi ini dikira haid ke tidak ni perempuan ni? Anak perempuan ni dikira haid ke tidak? Ya dikira haid. Jadi mak ayah kalau anak dia mengadu, sebab tu ni salah satu daripada pendidikan berkenaan dengan kedewasaan anak-anak. Jadi mak kena bersembang. Dan anak perempuan pula tidak boleh malu waktu ketika mana keluar darah daripada diri dia. Kerana dia nak kena cerita masalah hukum. Kalau dia tak jelas lagi tentang masalah tersebut, maka dia kena jelaskan cerita kepada mak dia. Mak dia pun kena bagi tahu dulu. Kalau nampak macam ni, nanti bagi tahu. Nah, ini dia punya masalah hukum dia begini. Nampak? Itu kalau kata masalah kitab ni kalau dibaca dengan keluarga, maknanya duduk dengan keluarga, buat diskusi selalu, bincang, maka tu akan jadi orang panggil lebih mendalam perbahasannya. Tapi kena faham tu lah. Pak pun kena faham lah. Pak tak faham, nak bisyarah tu bini tanya, lepas tu dia pening.
Lepas tu dia kata, macam mana tau ni? Kau suruh tanya banyak lah, jadi kufur nanti kata dia. Tu tahu ni. Jadi dia kena betul-betul faham sungguh-sungguh masalah ni. Dan dia kena, masalah dia macam tadrib. Dia ada latihan. Latihan. Dan hatta ada ulama tulis kitab tadrib berkenaan latihan haid. Maksudnya dikira-kira macam mana. Kalau kata dibagi contoh yang banyak dan diselesaikan dengan keluarga. Kalau macam ni masalah dia dikira haid, kata dikira istihadah. Kalau macam ni masalah dia dikira macam mana, anak jawab. Maka tu akan jadi dia macam matematik sebenarnya. Haid ni pun sama masalah dia. Atau ada orang kata, dia kata payah ngaji bab haid ni kerana tidak tadrib, tak ulang-ulang baca. Dia kena ulang-ulang baca. Saya sendiri walaupun baca kitab haid ni berkali-kali, setiap kali nak daurah haid saya kena baca sebuah lagi kitab lain pula. Saya akan baca kitab lain pula untuk revision balik, tengok balik semula kalau ada masalah tambahan dan seumpamanya. Contoh kedua. Ini contoh kedua. Seorang perempuan telah melihat keluarnya darah berterusan selama 5 hari. Sebulan sebelum cukup umurnya 9 tahun. Ni. Dia tengok darah dia keluar 5 hari berturut-turut. Tamam? Jadi maknanya lebih daripada 24 jam. Tapi tempoh nak keluar tu sebelum umur dia cukup 9 tahun, lagi sebulan. Tamam. Ni kalau orang dah dengar ni dia boleh jawab terus lah. Dia tahu ni darah haid ke darah istihadah? Haid ke istihadah ni Afiq? Haid ke istihadah? Istihadah tu kita tahu. Adakah darah yang dilihatnya dikira sebagai haid atau tidak? Jawapannya darah itu tidak dikira sebagai haid kerana ianya keluar sebelum tiba umur yang biasa seorang perempuan itu didatangi haid. Iaitu berapa umur perempuan yang biasa didatangi haid? 9 tahun. Apa dia? Qamariyah, Taqribiyah. Sebut bagi habis. Kena sebut 9 tahun Qamariyah, Taqribiyah. Boleh bahasa Arab dah mana ni. Qamariyah, Taqribiyah. InsyaAllah. Buah nama anak dia Qamariyah, Taqribiyah. Buah nama anak apa? Dia tak nampak Arab ni. Buah nama anak umbang dia, anak nama apa? Nama Qamariyah, Taqribiyah. Lagi elok lagi buah tambah depan lagi 9 tahun. Boleh dah. Adakah darah yang dilihat dia sebut dah tadi? Jadi kerana ianya keluar sebelum tiba umur yang biasa seorang perempuan itu didatangi haid. Umur yang biasa seorang wanita didatangi haid ialah 9 tahun Qamariyah, Taqribiyah. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah dan fasad. Jadi darah itu dikira apa? Darah istihadah atau darah fasad sahaja. Tidak taratub ataupun berlaku padanya hukum hakam syarak. Jadi maknanya dia boleh seperti biasa. Seperti biasalah. Kalau kata dah berkahwin dah waktu ni, dia boleh bersama dengan suami dia. Tak cukup 9 tahun kahwin dah. Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang nenek yang umurnya 18 tahun. Tapi dia nenek dah. Nenek umur 18 tahun. Jangan boleh jadi macam tu. Kerana waktu umur dia 9 tahun, mak dia umur 9 tahun. Mak dia kahwin dan kemudian melahirkan anak pada umur 9 tahun lebih sikit. Dapat anak tu pula umur 9 tahun. Tamam? Beranak pula, anak kahwin pula. Dapat anak pula lepas tu. Jadi nenek ni umur berapa dah? 18 lah. Cucu keluar dah waktu tu. Boleh? Ni orang panggil apa? Imam Syafi'i pernah jumpa nenek umur 18. Tapi panggil opah dah pada waktu tu. Peringatan. Tiada pengakhiran kepada umur seorang wanita itu mungkin didatangi haid. Tak ada tempoh akhir bagi wanita yang mungkin didatangi haid. Selagi mana seorang wanita itu masih hidup, maka kemungkinan untuk didatangi haid, datangnya haid itu boleh berlaku. Sebab itu tidak ada tempoh orang panggil apa, sinu al-ya'as dipanggil, ataupun tahun umur monopause. Hatta kalau perempuan monopause sekalipun, dibincang oleh ulama, ada kata umur 60, ada kata umur 70, ada kata lebih daripada itu. Kalaupun sampai umur tersebut, tiba-tiba nampak darah keluar balik. Baik, dia kira darah apa tu? Darah haid. Dia tak kira darah istihadah tu, dia kira darah haid. Manakala menurut kebiasaan, had umur bagi seorang wanita itu terputus haid,
adalah ketika berumur 62 tahun. Ini biasanya. Tapi lepas umur 63 keluar balik haid. Maka dikira haid ke dikira istihadah waktu tu? Dikira haid. Tak boleh kata istihadah waktu tu. Dia kata ni saya dia menopah dah sebelum ni. Putus lah. Doktor berhabak kata pakai tak ada harapan dah. Tengok-tengok keluar balik. Keluar balik tadi maknanya mudah balik kah? Tak kira haid pada waktu tu. Tidak kira istihadah. Ni kena faham lagi elok. Takut ada orang salah faham. Dia ingat kata lepas dia menopause keluar balik darah, dia kata darah tu istihadah. Tak, darah tu haid. Jadi itu peringatan ni penting. Kita panggil tambih dia panggil. Sebab takut ada orang dia kata ada tempoh keluar haid ni pada tempoh tertentu umur sahaja. Lepas daripada tempoh tu tak keluar haid dah. Tak. Tempoh mula, yang tu ada tempoh mula. Iaitu 9 tahun qamariyah takhribiyah. Tempoh akhir haid tak ada. Bila-bila masa saja orang perempuan tadi boleh keluar haid, hatta kalau umur dia 150 tahun sekalipun. Faham? Lepas tu isteri Sayyidina Ya'qub alaihi salam dalam Quran ketika mana mendengar berita kata akan lahir, bukan Nabi Ya'qub, Nabi Allah Zulkifli, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Sayyidina Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Allah Zulkifli kan, yang belah Sayyidatina Maryam siapa dia? Zakaria Zulkifli lah. Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria radhiyallahu alaihi salam waktu ketika mana dimaklumkan dia minta doa kepada Allah untuk ada zuriat keturunan, maka isterinya pada waktu tu Dhahik. Dhahik tu maksudnya datang haid pada waktu tu. Umur dia waktu tu, isteri dia saja umur pada waktu tu hampir 80 tahun. Dia keluar haid balik pada waktu tu. Dan kemudian mengandung, melahirkan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Dan itu dinamakan Nabi Yahya dengan Yahya. Kenapa? Karena sebab bila Nabi Ya'qub dah umurnya, Nabi Allah Zakaria umur dah tua pada waktu tu 100 tahun lebih. Kemudian Nabi Allah Yahya baru keluar pula pada waktu tu. Dia bimbang, takut kalau dia wafat, siapa yang akan jaga anak dia? Maka dinamakan dengan Yahya oleh Allah untuk menjadi isyarat kata Nabi Yahya ini Yahya, hidup. Maksudnya tidak mati. Faham? Dan Nabi Yahya disembelih ketika mana menghalang ada seorang raja berkahwin dengan anak dia sendiri, maka dia halang dan kemudian dia disembelih oleh raja yang zalim tadi. Dan di akhirat nanti Nabi Yahya AS diberikan anugerah oleh Allah untuk menyembelih kematian. Di kematian akan mati dalam syurga dalam bentuk kambing datang, dan Nabi Yahya akan sembelih kematian itu di depan ahli syurga. Maknanya mati telah mati. Jadi bila dah mati, tak ada mati dah. Dalam syurga tidak ada mati lagi kerana mati telah disembelih oleh Nabi Allah Yahya AS. Baik, kedua, tanda-tanda baligh atau cukup umur. Ini anak-anak lelaki kena dengar, adik-adik kena dengar ni. Tanda-tanda baligh, macam mana nak tahu orang ni baligh dah cukup umur ataupun tidak. Dimaksudkan dengan baligh ialah umur yang bila mana seseorang kanak-kanak, yakni sama ada lelaki atau perempuan itu sampai pada hadnya, maka ianya menjadikan dirinya ahli bagi menerima kewajiban taklif. Jadi kalau sampai umur ni, anak-anak, kanak-kanak kecil atau kanak-kanak tak lebih kecil lah ni, dah baligh, kanak-kanak tersebut sudah mencapai umur yang ditaklifkan, ditanggungjawabkan dia dalam syarak. Jadi dia kena buat apa? Dia kena wajib solat, seperti solat, puasa, haji dan lain-lain kewajiban. Diketahui tanda-tanda baligh itu dengan beberapa perkara. Ada beberapa tanda bagi lelaki dan juga wanita. Keluar darah haid, yang pertama keluar darah haid bagi seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 9 tahun qamariyah takribiyah. Ini bagi anak perempuan. Tanda bagi perempuan tadi telah baligh adalah keluar darah haid ketika umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah. Perkara ini telah kita jelaskan sebelumnya. Selesai. Dah faham dah itu? InsyaAllah faham. Tak faham juga, dengar balik nanti. Ataupun lagi kalau tadi tanya soalan kalau sempat. Yang kedua, ini tanda baligh. Keluar mani bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun qamariyah takribiyah menurut pandangan Al-Imam Ibn Hajar.
Ini kalau keluar mani. Tadi keluar darah hanya khusus untuk anak perempuan lah. Jadi kalau budak lelaki tengok keluar darah kot kemaluan dia, tiba-tiba dia kata, "Hei, ni lelaki ke apa ni?" Kemaluan lelaki, keluar darah pula tu penyakit lah tu. Tiba-tiba jadi pondam pula, tak lah tu. Dia akan jadi keluar darah ni kepada perempuan sahaja. Bagi lelaki, kanak-kanak lelaki kalau keluar air mani. Dan sifat air mani tu dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Macam mana sifat air mani. Keluarnya dalam keadaan memancut dan kemudian diikuti setelah keluar air mani tadi futur ataupun kemaluan tadi menjadi lembek, dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina, baunya ketika mana basah seperti mana orang panggil apa, bau tal'un nakhl ataupun pelepah tamar ni dia panggil tandan tamar. Tandan tamar yang baru duk jadi tu. Dia bau macam tu. Kalau dia kering, dia bau macam putih telur. Dia bau macam putih telur. Kalau putih telur tu, kalau kita tengok telur putih tu, bukan hak masak-masak dah, tak masak lagi tu. Tengok bau dia macam tu lah bau air mani. Dan biasanya kalau kata dalam keadaan mimpi, dia tidak akan didahului dengan air mazi. Kalau dia mimpi basah. Budak ni cukup umur dengan mimpi. Dan kemudian keluar air mani, bangun pagi esok tengok duk ada atas kain dia. Pada waktu tersebut, dan umur dia pada waktu tu dah 9 tahun dah. Qamariyah, takribiyah. Cuma ada beza. Bagi anak lelaki, qamariyah, takribiyah dia nak kira macam mana? 15 hari, 16 hari juga. Nak kira haid macam mana ni? Kira macam mana Alif Najmi? Kalau anak lelaki qamariyah, takribiyah berapa hari? 3 hari sebelum cukup umurnya 9 tahun. Qamariyah. Contoh anak ni lahir, anak lelaki ni lahir 1 Muharram 1400, dan lagi 3 hari nak cukup 1 Muharram 1409, nampak air mani keluar waktu tu. Lagi 3 hari nak cukup. Maka dikira waktu tu dia telah balik. Itu dipanggil takhribiyah. Tamam? Baik. Manakala ikut Imam Ar-Ramli, tu kalau Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mana ni? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Tamam? Ni kalau ikut Imam Ramli, Imam Ramli kata umur kanak-kanak lelaki dan perempuan yang keluar mani itu mestilah 9 tahun qamariyah tahdidiyah. Mesti cukup 9 tahun. Jadi tak boleh kurang 3 hari ataupun kurang 15 hari kepada perempuan, itu tak boleh. Dia mesti tahdid, maksudnya cukup 9 tahun. Maksudnya umur anak tadi mesti dah 1 Muharram 1409, ataupun 5 Muharram 1409, dah 5 hari dah cukup umur 9 tahun. Kalau dia lahir 1400, tamam? Maka tu baru dikira air mani. Kalau keluar sebelum tu sehari, 2 hari, ikut Imam Ramli, tak dikira sebagai anak tadi balik lagi. Jadi air mani tadi yang keluar tadi tidak dikira apa. Tapi ikut Imam Ibnu Hajar, ya dikira. Tapi kalau keluar seminggu sebelum, maka tu tak ada apa. Bagi anak lelaki lah. Bagi anak perempuan, ya dikira lagi. Kerana takribiyah bagi dia dalam tempoh 15 hari. Boleh? Tamam. Dia ada khilaf sikit lah dalam masalah penentuan bagi keluar mani. Baik, orang perempuan keluar mani, ya keluar mani juga. Cuma air mani bagi perempuan berbeza dengan lelaki. Lelaki lebih pekat, manakala anak perempuan ataupun yang perempuan, dia lebih orang panggil apa, cair. Dan warnanya kekuningan. Baik. Yang ketiga, cara untuk mengetahui atau tanda-tanda baligh bagi seseorang tersebut, jika kedua-dua tanda sebelum ini tidak kelihatan. Ni kalau air mani pun tak keluar lagi, dan juga haid pun tidak keluar lagi. Baik, macam mana nak pastikan kata budak ni dah baligh? Umur dah 12 tahun, tapi tak tengok lagi tanda-tanda keluar mani, tidak lagi melihat tanda-tanda keluarnya haid bagi anak tersebut. Maka kiraan umur baligh bagi kanak-kanak ialah setelah umurnya mencapai 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Iaitu 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Jadi cukup 15 tahun umur dia. Jadi kalau budak ni lahir 1 Muharram, kita cerita 1 Muharram tadi sebab senang nak kira.
1 Muharram 1400. Jadi bila umur dia akan cukup 15 tahun tepat-tepat, 1 Muharram 1415. Okey? 1415. Cukuplah umur dia 15 tahun tepat pada waktu itu. Jadi kalau kata dia dikira baligh disebabkan kerana tidak keluar haid, masih lagi tidak keluar air mani, maka anak tadi dikira haid dengan umur dia. Jadi umur dia 15 tahun tepat hijriah ni. Ni bukan umur dalam Masihi, umur hijri. Maka waktu tu dia dikira haid, pada waktu tu, dia dah dikira sebagai baligh walaupun tak keluar lagi darah haid dan juga air mani. Jadi ibu bila mana anak dah cukup 15 tahun tepat-tepat dengan tahun hijriah, maka dia kena pesan pada anak dia, kamu dah cukup umur, kamu dah baligh, maka haram kamu tinggalkan solat, haram kamu tinggalkan puasa kalau tidak ada uzur, haram bagi kamu untuk meninggalkan kewajipan dalam agama, tak boleh lagi salam dengan lelaki yang ajnabi, dan tidak boleh kamu bersalam lagi dengan lelaki yang bersentuhan lagi dengan perempuan yang ajnabiyah, maka kena tutup aurat dan seumpamanya. Boleh faham? Macam tu diterangkan tentang hukum tadi. Boleh. Jadi ini perbahasan dengan tanda tersebut. Baik. Kenapa tak dimasukkan tanda dia kalau tanda orang tadi telah cukup umur dengan mengandung? Kenapa tak disebutkan mengandung di sini? Karena mengandung tadi adalah bukan tanda kepada baligh budak tersebut. Karena dalil dia mengandung bermaksud dia telah baligh sebelum tu lagi. Dia telah cukup umur dia sebelum tu lagi. Faham? Karena ghalib dalam istiqra' para ulama, seorang tidak akan boleh mengandung kurang umur dia daripada sebelum baligh. Faham? Jadi maknanya dia telah baligh sebelum tu. Sama ada dengan keluar mani, disebabkan kerana tu dia boleh mengandung. Sebabkan kerana keluar mani, kerana gabungan mani dia dengan mani lelaki yang bersetubuh dengan dia tersebut menyebabkan jadinya janin, dan sebab tu dia mengandung. Jadi mengandung tadi bukan tanda kepada baligh. Tanda kepada baligh dia adalah keluar mani itu. Nampak tak? Sebab tu ulama tak ni 3 saja. Satu tanda untuk perempuan khusus, dan 2 lagi tanda musytarak ataupun gabungan antara lelaki dengan perempuan pada sudut perbahasan. Boleh faham? Ketiga. Adik faham, adik? Faham? Oh. Adik faham ni orang kemah. Abang-abang belakang ni tak tentu faham lagi ni, adik faham bagus. Moga Allah Ta'ala bagi kefahaman. InsyaAllah. Ketiga, tempoh masa haid bagi haid. Tempoh masa haid. Bagi haid tu sebenarnya duduk di bawah. Dia kena turun ke bawah tu. Ketiga, tempoh masa haid. Bagi haid ada beberapa tempoh. Iaitu yang pertama, tempoh paling rendah atau disebut sekurang-kurang haid. Yang kedua, tempoh paling hujung atau disebut sebanyak-banyak haid. Dan yang ketiga, tempoh biasa. Ada 3 lah. Paling pendek haid, paling panjang haid berapa, dan tempoh biasa bagi haid ataupun ghalib bagi wanita. Jadi ini semua dengan istiqra' al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bayangkan kalau kata selepas kita mengaji yang ni, tengok ada seorang perempuan ni, dia duk tengok tiap bulan keluar darah haid dia 17 hari, dia kata. Dia duk cek dah, tengok 17 hari, dia kata, bukan 15. Rupanya istiqra' Imam Syafi'i tak selesai, kata dia. Sebab saya keluar 17. Minggu depan pun keluar 7, minggu depan dah. Bulan depan pun keluar 17 lagi. Jadi macam mana nak kira? Nak kira hak dia ke kira Imam Syafi'i? Kira hak Imam Syafi'i. Faham? Kenapa? Kerana Imam Syafi'i istiqra'nya lebih halus dan lebih jelas. Bukan sempurna. Kerana bukan Imam Syafi'i tengok pada semua perempuan. Imam Syafi'i hanya melihat kajian beliau tadi pada wanita di zaman beliau. Tapi kajian tadi telah menyeluruh. Maksud menyeluruh bukan maksud menyeluruh. Kalau menyeluruh jadi istiqra' tam. Dia panggil istiqra' naqis ni. Istiqra' naqis maksudnya keputusan yang tidak secara sempurna pada kajian tersebut, tetapi secara ghalib ataupun kebanyakan daripada wanita pada zaman tersebut yang telah dinilai ataupun diuji oleh Imam Syafi'i pada sudut musimnya, zamannya dan seumpamanya dengan bentuk bumi dan seumpamanya, maka dikira paling panjang 15 hari, paling pendek 1 hari 1 malam, iaitu maknanya 24 jam. Biasanya 6-7 hari. Itu Imam Syafi'i letakkan.
Kalau ada orang keluar lebih daripada tu, tidak dinilai dengan iktibar dia. Kerana tu dah dikira sebagai dia dah keluar istihadah dah waktu tu. Faham? Dia dah dikira sebagai orang yang telah berlaku istihadah kepadanya. Karena istiqra' al-Imam Syafi'i dan para a'immah dalam mazhab ini, itu adalah istiqra' yang telah halus perbahasan. Walaupun tidak sempurna, tapi lebih halus daripada apa yang kita alami pada diri kita sendiri. Nampak tak? Pertama, tempoh paling rendah. Berapa sekurang-kurang tempoh haid? Sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam. Apa makna sehari semalam? Iaitu sekadar tempoh 24 jam. Ini kena pegang elok ni, 24 jam ni. Sebab ada orang dia ingat sehari semalam tadi, maknanya keluar walaupun 1 jam, dia kira sehari semalam dah. Dia tahan semalam keluar dah sehari. Tanya berapa hari, berapa jam keluar. Kena tanya jam. Dia kata keluar ada dalam 3 jam kot. Tak kena sehari semalam tu. Dia kena 24 jam keluar. Dia tahu bukan keluar semedang gitu. Keluar gitu, dia kata kering lah saya. Dah bukan keluar macam tu, dia keluar sikit. Maksudnya selagi mana dimasukkan kapas. Kalau dimasukkan kapas ke dalam kemaluan, dikeluarkan masih lagi ada kesan darah. Maksudnya tu masih keluar tu. Dia bukan mesti keluar dengan meluncur laju apa di darah haid no. Dia keluar dengan menitik sikit-sikit, ataupun dia masih lagi dalam kemaluan dia masih lagi ada darah, maka tu dikira masih perempuan tu dalam tempoh haid. Dan sampai 24 jam esok pun masih lagi ada kesan darah lagi, bermakna dia ni dah 24 jam. Nanti kita akan mengaji bab nak kira macam mana dengan tempoh tidak keluar darah di tengah-tengah. Kalau kawan ni keluar sehari ni 3 jam, esok tak keluar darah, lusa keluar pula 8 jam, kemudian tak keluar darah pula, kemudian keluar pula tulat tak keluar darah, tungging keluar pula. Berapa jam pula, tambah tengok 15 hari ditambah tengok berapa tempoh yang keluar tadi, 24 jam dah. Kalau tempoh tambah tu contohnya ada 7 hari tak keluar, 8 hari keluar, dia selang-seli. Dia dah lajak ni, kita punya pengajian ni tu dah tak bincang lagi tu, habis saja sebut dulu. Hal tu macam mana dikira? Ini dipanggil ada 2 qaul. Ada qaul dipanggil qaulus sahab, ada qaul dipanggil qaulul laqab. Nak dikira campur sekali ke? Nak dikira yang tempoh keluar haid tu haid, tempoh tak keluar tu ataupun kosong masa daripada keluar tadi tidak dikira haid pada waktu tu. Jadi dia boleh semayang, dia boleh bersama dengan suami dia, dia boleh puasa dan puasanya sah. Kan macam mana perbahasan dia? Dia akan jumpa nanti, insya-Allah. Saja orang panggil apa, iklan dulu sebelum hak mengaji bab tu. Nanti dia akan jumpa bab tu. Pandangan mana yang muktamad, yang dipilih dalam mazhab, untuk kita guna pakai dalam fatwa dan juga dalam amalan kita. Nanti kita akan tengok pandangannya. Boleh. Sebab dia kata dia kira macam ni, dia kira 8 hari. Dia kata 8 hari ni lahir. Tengok-tengok 8 hari tu semua 8 jam je. Daripada hari pertama sampai hari ke-15. Selang masa kosong-kosong tu sekali dengan 8 hari yang keluar tu, tiap-tiap hari yang keluar sejam, jadi 8 jam je. Maka semua tempoh tu dikira istihadah. Faham? Tidak dikira haid pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana tak cukup 24 jam. Boleh? Nampak ni? Itu nanti kita akan cerita nanti, insya-Allah. Sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam, iaitu sekadar tempoh 24 jam. Ingat 24 jam. Jadi sebab ni perempuan lepas ni kalau kira sebenarnya kena kira dengan jam. Khususnya lagi kalau kita di jenis cepat lupa dan seumpama. Dia kena tanda ni, jam hari ni keluar berapa jam. Sebab tu ada satu madrasah keluarkan buku dipanggil buku dhabit haid. Dia tak tarikh 1 sampai 30 hari bulan. Kemudian untuk perempuan ni tanda hari ni berapa jam, hari ni berapa jam. Dia ada buku, dia panggil buku kosong. Dia buat jual untuk perempuan, jadikan tu sebagai buku manual haid untuk dia tanda. Ni hari ni berapa jam, hari ni berapa jam. Tengok masalah hukum, masalah ni. Faham? Dhabitnya ialah, apa dhabitnya? Dhabit bagi masalah nak tahu 24 jam ni, akan kelihatan darah pada zahir faraj seorang wanita tersebut dengan sekira-kira jika dia memasukkan kapas ke dalam bahagian farajnya akan kotor, yakni tidak putih kapas itu setelah dikeluarkan. Itu dhabit, kata masih lagi keluar darah. Macam kita sebut tadi lah. Nak tahu kata dia masih lagi keluar darah ke tidak? Kalau kata di zahir farajnya ada darah, kesan darah tu ada lagi. Atau kalau dia masukkan kapas ke dalam bahagian dalam faraj, keluar
kapah tu tidak bersih, bukan putih bersih. Dia akan ada kesan kotoran pada kapah tadi, bermaksud dia masih lagi dalam tempoh haid. Sama ada yang keluar tadi ni, dia tarik kapah tadi keluar, warna dia kekuningan, warna dia kekeruhan, walau bukan darah haid, walau bukan dengan warna darah sekalipun. Tamam? Kata ulama, kata para ulama, seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, warna kuning, warna keruh, sebenarnya itu bukan darah. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata itu warna air kotor yang keluar daripada badan perempuan tadi. Dan juga ada yang kata warna tersebut yang keluar warna keruh ataupun warna kuning tu, itu adalah dia seperti nanah yang keluar daripada tubuh seorang perempuan tadi. Dia bukan darah. Lepas tu kata ulama dalam yang muktamad dalam mazhab, selagi mana ada warna lagi pada waktu tersebut, dikira haid. Dia bukan kira air ke apa, dia kira masih ada warna, dikira haid. Boleh? Itu yang muktamad dalam mazhab. Sebab tu penting kita baca kitab yang mutaakhir. Itu ada orang dia kata dia seronok nak baca kitab Kitab Al-Um Imam Syafi'i tulis. Dia kata kenapa nak baca kitab yang ni, baca kitab ni. Dia kata kalau kamu mazhab Syafi'i, kenapa tak baca Al-Um? Kita rasa nak tergelak. Dalil kata tahu dia tak mengaji ni. Dia mesti tak mengaji mazhab. Kalau mengaji tak cakap macam tu. Dia serupa dengan orang masuk kelas fizik, kemudian dia baca dah buku-buku fizik mudah untuk dia nak mengaji. Tiba-tiba datang seorang, dia kata, kalau betul kamu nak fizik, kenapa tak mengaji buku Einstein? Dia kata, Einstein tulis tu, baca tu terus. Kita kata ni pun lebih kurang merik juga, dia kata. Kira baru sekolah menengah, baru nak mengaji fizik, terus pergi baca buku Einstein terus. Dah kali rambut keluar ke tepi. Tak faham apa. Keluar rambut ke tepi. Jadi dia kena baca ikut turutan. Tu kita kata kita ni bukan ambil terus, sebab pandangan mazhab sejak daripada ulama dulu tulis, dia akan ada saringan dan akan ada pengkajian yang seterusnya. Sebab tu perkembangan mazhab kita Syafi'i ini bukan dengan jumud. Bukan ulama dulu bila tulis kitab, tak kira ada orang yang kata tulis buat apa lah ulama dulu sakan dah tulis buat apa. Kalau macam tu tak ada siapa tulis kitab. Imam Syafi'i tulis kitab ni, lepas tu lagi Imam Syafi'i rak pula ulama yang dulu kata ada pandangan yang lebih tepat ini. Ini pandangan yang lebih rajih daripada pandangan sekian. Imam Bajuri rak pandangan Imam Birmawi yang lebih awal daripada beliau. Karang syarah bagi Fathul Qarib contohnya. Dia kata qaul muhasyi ni kalam ni ghalat. Kalam ni kurang tepat. Yang tepat ini pandangan dia. Kalau ada orang jenis ta'assub ataupun yang jenis orang panggil kahkung ni, dia kata siapa dia lagi awal? Siapa lagi alim? Ni lagi tua pada kamu. Kenapa kamu rak pula tu? Ni masalah tu. Kerana tu kitab-kitab kita dalam bangsa Melayu tidak banyak berkembang. Kitab-kitab ulama-ulama kita dalam bangsa Melayu ni, ulama kita dulu tulis sesuai dengan zaman yang dia tulis. Tapi tidak ada orang yang mampu untuk nak mengeluarkan balik, bincang balik dan seumpamanya perbahasan yang dibincang dalam kitab tersebut. Bukan rak ulama tadi, tak dibincangkan dan diluaskan lagi perbahasan dengan jalan yang beradab. Kalau orang tadi mencukupi syarat untuk mengkaji dan juga membuat tulisan atau syarahan bagi kitab tersebut. Karena dia juga orang mengaji, orang yang mengikuti pengajian mengikut dengan perjalanan para ulama yang terdahulu, kemudian dia tulis syarah dan kemudian mungkin dia ada komentar sedikit yang berbeza dengan pandangan imam tadi dalam kitab. Maka mailah ada 2-3 orang dia akan sebut kata, ini pandangan dia lagi macam dia reti lagi dah daripada syekh tu. Syekh tu lagi alim, lagi tua daripada dia. Macam tu tak ada kembang mazhab ni kalau macam tu. Jadi Imam Syafi'i kitab dia akan jadi macam tu lah. Al-Um tak ada siapa boleh syarah. Kenapa? Kerana kalau nak syarah saja dia ada orang akan kata, syarah buat apa? Macam hang kemah pada Imam Syafi'i. Ikut tu lah. Nampak tak macam mana ulama berkembang mazhab mereka dalam mazhab Syafi'i? Yang berkembang ni banyaknya orang Arab lah. Kerana masyarakat Arab ni dalam perbincangan mereka lebih meluas. Karena susunan pengajian ilmu mereka lebih tersusun. Dan kemudian lebih bersikap mendidik para penuntut ilmunya untuk menjadi orang yang mampu untuk melihat nas tadi dengan secara independen. Maksudnya selepas dipelajari ilmu dengan adabnya, dengan tata susilanya, dengan pengajian yang mengikut sistem dan juga turutannya,
maka kemudian dia akan kata, kamu sudah mencapai kepada peringkat untuk kamu mengkaji dan melihat dengan perbahasan tersebut dengan lebih mendalam. Maka kamu boleh tengok saya. Kalau kamu boleh keluarkan pandangan kamu, silakan kalau kamu mampu dan kamu layak untuk keluarkan tadi. Dan seorang tu lebih tahu dengan diri dia sendiri daripada orang lain. Tamam? Jadi ini orang panggil apa? Orang panggil sikitlah daripada kritikan lah, itu je. Nah, moga jadi lebih taqaddum lah masyarakat kita dalam perbahasan tersebut. Bukan nak suruh buka luah ni, ruang ni, tidak. Dia kata ada orang pula senang-senang je boleh buka ruang. Tak, kita kata dah tadi, mesti ikut sistem pengajian yang tepat, tempoh masa yang lulus untuk dia melakukan kajian tersebut. Ya. Ini bukan kajian universiti ni. Kalau di universiti, mereka boleh buka anak-anak mahasiswa di universiti untuk menjadi orang yang independen dalam nak membahaskan masalah. Walaupun kadang-kadang sebahagian di kalangan anak-anak mahasiswa di universiti tidak mencukupi pun perjalanan mereka dalam ilmu. Mengaji 4 tahun di universiti dan ilmu alatnya tak cukup, tapi lepas masuk master dia terus boleh buat kajian. Kenapa bila yang duduk di pondok pengajian, yang ikut sistem pengajian daripada sekecil-kecil kitab sampai ke setinggi-tinggi kitab, tak diberikan kepada mereka dengan semangat tersebut untuk mereka juga menjadikan seorang pengkaji yang melihat kembali perbahasan para ulama, menulis semula dengan komentar yang sesuai dengan zaman pada waktu tersebut, baru jadi faqih yang mutabahhir. Tapi sebaliknya dikeluarkan kalau dikeluarkan seorang murid yang jumud pula lepas tu, kata tak perlu dah tengok kitab lain, cukup kitab ni saja, maka tu bukan seorang guru yang baik sebenarnya, yang mampu mendidik muridnya untuk menjadi orang yang tabahur, yang melihat fiqh ini dengan pandangan yang luas. Dia akan jadi sempit dada, tengok orang khilaf sikit dia jadi nak marah, dia kata orang lain semua tak erti, dia erti. Tak faham? Ikut tu. Faham? Tapi yang penting mengaji dulu. Sebelum dibuat kajian tadi, kena mengaji dulu, ikut turutan pengajian, jangan kalut. Itu maksudnya. Faham? Itu yang kita sebut sini. Tengok macam mana ulama khilaf, macam mana pandangan dipilih dan seumpama. Sambil-sambil lah cerita gambar haid sajalah. Kita beli haid juga tak ya, syarah bab khilaf tu kami pening ni kan. Adik faham tak adik? Faham? Tu boleh tulis tu kira kemah tu. Tulis apa tu? Tulis tak apa, jangan lukis ya. Dia kata boring ni lukis muka kita. Tengok muka Ustaz dia lukis. Pakai serban kot ni. Baik, kemudian di sini dibahas ada 2 gambaran lagi bagi sekurang-kurang tempoh haid. Ada 2 gambaran. Kita dah faham tadi dhabit bagi nak tahu kata perempuan tadi masih dalam qadar haid. Maksudnya masih dah keluar haid lagi pada waktu tersebut. Ada 2 gambaran. Berapa ni jam tak pakai? 9 apa? 8:49. Masya-Allah. Awal lagi no. Ada 2 gambaran lagi bagi sekurang-kurang tempoh haid. Iaitu yang pertama, wanita itu akan melihat darahnya keluar berterusan selama 24 jam. Ini ada perempuan tu sendiri dia tengok keluar darah dia 24 jam. Mana lebih halus? Perempuan ke wanita? Kita ada ribut tulis wanita kan? Ada wanita kan semua? Ada sebagian ahli bahasa kata ada yang lebih halus perempuan daripada wanita. Saya tak ingat dah taklil dia kenapa dia sebut perempuan lebih halus daripada wanita. Tapi sebab kita ni orang Melayu, dia bila sebut perempuan tu, dia sebut dengan nada bahasa yang huduh tu, jadi huduh tu. Tapi kalau wanita nampak je lembut je kan. Kalau betina lagi teruk lah tu. Betina tu mengatang kan. Baik, wanita itu yang kedua pula. Wanita itu melihat darahnya yang keluar tersebut tidak secara berterusan. Ini dia yang kedua ni, wanita ni dia tengok darah dia tak berterusan keluar 24 jam. Satu tempoh kelihatan berhenti darahnya. Kadang-kadang tengok darah dia berhenti. Dan dalam satu tempoh yang lain kelihatan darahnya kembali keluar. Namun jika digabungkan seluruh jam tersebut akan mencapai 24 jam dalam tempoh 15 hari. Jadi keadaan begini dihukumkan seluruh darah dan tempoh tersebut sebagai waktu haid. Ini yang saya syarah tadi ni. Kita syarah tadi ni. Keluar hari ni 3 jam. Esok tak keluar.
Lusa keluar pula 8 jam. 8 campur dengan 3 dah 11 jam. Tulat tak keluar pula. Lepas tu keluar pula lagi 9 jam. Kemudian tak keluar. Kemudian keluar pula berapa jam lagi. Tambah semua, cukup dah 24 jam. Kalau cukup, maka dikira semua tempoh 15 hari tu haid semua. Termasuk yang kosong-kosong tu pun. Tapi kalau kata 1 jam, esok tak keluar. Keluar pula esok 1 jam. 8 hari saja, 8 jam. Kesemua 15 hari tadi, termasuk dengan 7 hari yang tak keluar, 8 hari keluar, maka semua tempoh tu dikira istihadah. Boleh? Dikira istihadah. Kerana tak cukup pun 24 jam dengan gabungan. Jadi 24 jam bukan mesti 1 hari saja. Boleh jadi dengan gabungan. Kalau pun 15 hari, keluar 15 hari. Ni masalahnya. Keluar 15 hari. Tapi setiap hari keluar sejam je. Sejam. Lepas tu masuk kapah, bersih. Esok keluar lagi sejam. Sejam. 15 hari keluar. 15 hari tadi kira-kira tengok jadi 15 jam je. Itu macam mana? Tak cukup engkau. Tak cukup. Boleh? Tak kira haid lah maksudnya, tak cukup tu. Faham abang? Faham? Keluar haid? Tak. Sebaiknya kalau hangguk tadi, terkejut kat kita. Baik. Keadaan begini dihukumkan seluruh darah dan tempoh tersebut sebagai waktu haid. Akan datang penerangan secara terperinci insya-Allah. Ini nanti akan dibincangkan. Baik. Itu tempoh paling kurang. Kedua, tempoh paling hujung, iaitu sepanjang-panjang tempoh haid. Berapa tempoh haid yang paling panjang? Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari dan malam. Itu 15 hari, 15 malam. Itu sebanyak-banyak tempoh haid. Dia tak boleh lebih pada tu. Tak ada lebih daripada 15 hari, 15 malam. Baik. Ketiga, tempoh biasa. Tempoh biasa bagi haid seorang wanita itu ialah selama 6 atau 7 hari. Tamam? Dalil bagi segala waktu ini ialah istiqra' al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tamam? Ini tempoh ni semua ni. Siapa yang kira ni? Al-Imam Syafi'i yang kira. Jadi istiqra' ini, istiqra' itu ialah pemerhatian secara terperinci pada setiap yang perkara baharu dan wujud. Tu. Jadi ini pemerhatian, maksudnya hipotesis yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu secara terperinci melihat kepada keadaan wanita pada zaman Al-Imam Syafi'i. Ini yang wujud pada waktu tu. Dia tak boleh buat hipotesis kalau benda tak wujud. Dia mesti benda yang wujud baru boleh buat kajian. Benda tak ada kajian macam mana? Jadi Imam Syafi'i melihat dengan proses tersebut. Ni bukan senang. Tengok Imam Syafi'i macam mana beliau boleh menyusun dan membahaskan ke semua perkara dalam masalah hukum. Umur berapa Imam Syafi'i meninggal? Umur berapa adik? Imam Syafi'i meninggal? Berapa? Berapa? Adik, berapa adik? Hak tukar buku ni. Berapa ahli hakimi? Tak boleh jawab. Duduk ni Akademi Rawdah. Duduk dengan adik-adik. Mulang papai Quran balik. Teka. Teka-teki, teka-tekuk. Berapa Izzat? Berapa? Cara jawab tu cara nak lepas diri. Berapa Syekh Jalimi? 54. 54 tu. Imam Nawawi berapa umur? 45. Bagi terbalik aja. Imam Syafi'i 45. Imam Syafi'i wafat 54 tahun. Umur 54 tahun. Al-Imam Nawawi umur beliau wafat 45 tahun. Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti pernah tulis kitab, kata beliau mengakui bahawa beliau telah mencapai ijtihad mutlak. Imam Suyuti sendiri. Imam Suyuti kata beliau mencapai peringkat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni maknanya dia tidak boleh mengikuti pandangan ijtihad mazhab lain.
dan juga tak boleh ikut mana-mana imam-imam mujtahid yang lain. Kenapa? Karena dia sendiri telah capai peringkat seperti mereka. Dan kerana disebut dalam kaedah kata, haram bagi mujtahid mengikuti mujtahid yang lain. Haram. Berdosa kalau dia ikut pandangan orang lain. Dia kena ijtihad sendiri. Maksudnya kena buka Quran, buka hadis sendiri. Nak cari sendiri dalil dia. Kerana usulnya telah kuat, bahasa Arabnya luar biasa, dan kena kuasai lebih kurang dalam 21 bidang ilmu, dan kesemua bidang ilmu tadi mencapai peringkat yang tertinggi dalam ilmu tersebut. Kalau dalam Nahu contohnya, dia kena pakar macam Sibawih. Itu dia. Macam Sibawih. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, maksudnya dia mesti sama lebih kurang dengan Al-Imam Ibn Manzur atau Imam Syafi'i. Bahasa Arab dia mesti macam Imam Syafi'i. Kalau usul fiqh dia mesti sama dengan Imam Syafi'i, kurang-kurangnya, atau lebih. Itu dia. Baru boleh jadi mujtahid mutlak. Ingat senang lagi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni kalau kata bahasa kita jadi gergasi ilmuwan pada waktu tersebut. Tak boleh ikut pandangan orang. Imam Suyuti kata, saya mencapai peringkat tersebut. Tapi setiap kali saya melakukan kajian, setiap ayat Quran untuk saya keluarkan hukum hakam fiqh, hukum hakam dalam agama, saya tengok ayat Quran, saya tengok hadis. Saya bila kaji, hujung sekali kajian saya, tengok-tengok Imam Syafi'i dah bawa keluar dah pandangan dalam masalah. Sama ada pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga. Imam Syafi'i mesti ada pandangannya. Saya buat kajian lagi, masalah lain pula. Hujung tengok, Imam Syafi'i ada juga pandangannya. Mesti ada qala Syafi'i, masalah ni pun ada juga pandangannya. Kaji lagi, ayat Quran ni keluar lagi. Imam Syafi'i sebut macam ni, ada pandangan dia. Dia kata dia, setiap yang saya tengok, semuanya Imam Syafi'i dah keluarkan dah. Umur 54 tahun. Faham? Macam mana dia hidup? Enggak tahu. Otak Imam Syafi'i ni macam mana? Enggak tahu. Semua masalah dikeluarkan. Dan akan ada pandangan dia dalam segenap sudut masalah. Maknanya kalau kata kita pergi Kuala Lumpur, masuk ke lorong mana pun, ada Imam Syafi'i kat situ. Kadang-kadang, dia ada juga. Kadang-kadang, ada lagi. Kita kata kita kena naik ke atas bangunan. Naik pula ada juga atas bangunan. Turun kot dinding lah. Turun kot dinding, tengok duduk kat dinding pula. Ada juga. Jadi Spiderman. Maksudnya semua sudut. Tak ada satu pun yang Imam Syafi'i tak keluar pandangan. Ini ajib. Luar biasa. Akhirnya Imam Suyuti kata apa? Maka akhirnya saya pun bermuafaqah dengan Imam Syafi'i. Dia tak ikut Imam Syafi'i. Sebab tu kata ulama, Imam Suyuti dia muafaqah dengan Imam Syafi'i. Maksudnya pandangan dia bersama dengan Imam Syafi'i dalam masalah tersebut. Karena bila dia ijtihad, penghujung ijtihad dia bertemu dengan Imam Syafi'i, maka dia muafaqah. Ini bersama dengan Imam Syafi'i. Walaupun dia tak sebut dengan perkataan dia mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mengikut pada waktu itu haram hukum dia bagi Imam Suyuti. Tapi kita, kalau kita macam Imam Suyuti ke? Baca Quran tak betul, baca hadis pun untuk kena tengah terbalik lagi. Tu tak kira baca Nahu Sarak lagi. Nak main ikut mana Imam Sibawihnya. Jadi maksud tu wajiblah ikut dengan pandangan mujtahid. Kena wajib ikutlah. Sebab apa? Sebab kita ni muqallid. Nama pun. Baik. Tengoklah macam mana kajian Imam Syafi'i buat. Jadi sesungguhnya kajian terperinci Imam Syafi'i ini telah dibuktikan dengan waqi' atau realiti kewujudan sekarang. Tengok, Imam Syafi'i buat 1000 tahun yang dulu. Dan kajian Imam Syafi'i kalau dibuat sampai zaman sekarang tak berubah lagi. Dia punya ketepatan kajian tersebut. Jazallahu anna Sayyidana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Ta'ala telah kurniakan kita dengan Al-Imam Syafi'i dan para mujtahid yang agung, yang dengan sebab mereka inilah dimudahkan urusan agama kita. Tak perlu kita susah-susah lagi nak kena buka Quran tiap-tiap hari, nak kena kaji pula masalah baru untuk masalah ibadah dan sebagainya. Kerana ulama-ulama dulu telah tulis dan susun dalam perbahasan kitab-kitab fiqh yang kita mengaji. Bila mana kamu telah mengetahui apa yang telah disebutkan sebelum ini, jika seorang wanita tersebut melihat keluarnya darah kurang daripada tempoh sekurang-kurang waktu haid, yakni 24 jam sehari semalam, maka darah dihukumkan sebagai darah fasad dan istihadah. Jadi kalau kurang 24 jam, maknanya darah itu istihadah ataupun fasad. Jika wanita tersebut melihat keluarnya darah tersebut melebihi sebanyak-banyak tempoh haid, iaitu 15 hari 15 malam pula, lebih pada tempoh itu pula, maka dihukumkan wanita tersebut
dengan istihadah yang bercampur tempoh suci dan haid. Ini kalau kata dah lebih. Jadi dia jadi istihadah yang bercampur tempoh suci dengan haid. Tak tahu. Dia jadi haid pun campur sekali dengan waktu suci. Lepas tu dipanggil istihadah. Keadaan sebegini akan dinilai berdasarkan salah satu daripada 7 permasalahan perempuan istihadah yang nanti akan diterangkan secara terperinci pada pengajian yang ke-7 kelak. Nanti pengajian ke-7. Ni baru pengajian kedua. Pengajian ke-7 nanti akan mengaji bab istihadah dalam haid. Baik, kalau perempuan tadi bercampur haid dia dengan darah, jadi istihadah. Baik, nak kira macam mana satu? Adakah kira semua darah tu istihadah tu? Ataupun nak kena tengok ada tamyiz, perbezaan darah. Jadi tempoh yang 3 hari pertama dikira sebagai haid disebabkan darah dia terlalu merah ataupun terlalu pekat. Kemudian darah selepas tu pula jadi kurang, jadi dia ada perbezaan. Macam mana nak kira? Jadi tak semestinya dengan sewenang-wenang kita kata lepas kaum perempuan ni keluar 16 hari terus kita kata semuanya istihadah. Nak gitu. Nah, tak boleh. Dia kena tengok balik dengan salah satu permasalahan dalam pengajian ke-7 nanti. Itu kitab ni bagus. Kerana dia susun ikut turutan. Kitab yang susun ikut turutan ni dia akan susun otak kita. Lepas tu kata, saya tadi minta maaf lah. Pergi campur ambil masalah sikit tu sebagai menjelaskan kata ada permasalahan tu akan dibincang. Dan kita pergi lajak terus tak? Kita cuma beritahu kata ada masalah tu nanti akan dibincang. Karena kita ni kan dia akan jadi orang panggil apa? Tertanya-tanya. Waktu dengar mengaji ni lah, kalau macam ni macam mana? Dia tak sabar lah, dia nak tanya lah. Dia kalau terus tanya-tanya istiadah kita kata sabar dulu. Makanan tak sampai lagi. Ni tok guru kami kalau Maulana Syekh Imad Ifat rahimahullahu taala Asy-Syahid. Maulana Syekh Imad Ifat kalau mengajar di Masjid Azhar, kalau kami dalam pengajian dia akan minta tanya soalan yang berkait dengan apa yang duk mengaji pada waktu tu. So, kita mengaji ni baru bab tempoh haid, tanda-tanda keluar haid, tanda-tanda keluar haid, tanda-tanda balik. Tanya tu dulu kata dia. Kalau tak faham tanya dulu dalam tu. Kita terus pergi tanya tentang istihadah. Saya ni dulu keluar contoh terus. Dia akan kata apa? Sabar dulu, makanan tak sampai lagi. Dia kata. Nanti tunggu pengajian yang seterusnya. Saya nak buat macam mana ni saya dah. Tu tanya kat belakang. Dia akan tanya dalam kelas. Kerana tu akan jadi tashwish. Tahu tashwish? Dia akan jadi menggelirukan orang yang hadir dalam pengajian. Jadi orang teringat tentang masalah tu, terlupa tentang perbahasan dalam kitab. Atau guru yang syatir atau guru yang bijak, dia akan bagi penumpuan pada setiap kalimah pengajian yang dia pelajari. Dan murid yang bijak juga adalah yang menumpukan pada setiap pengajian tersebut dan dia faham setiap muka surat tadi dengan sepatutnya. Baru dia pindah pada muka surat seterusnya. Faham? Kalau dia tidak syatir, dia akan mengajar sono, lepas tu laju. Apa tu? Tanyalah nak tanya apa pun. Murid tu tak akan keluar sebagai seorang yang faqih. Dia akan keluar sebagai seorang yang mutasyaddid. Otak dia pergi merata. Dan bila orang tanya masalah tu keluar sikit daripada apa yang dia tanya, dia pening. Dia tak boleh nak jawab pada waktu tu. Kenapa orang tu jawab macam mana tu? Sebab tak ada kawaid dalam kepala dia, tersusun. Waktu kitab ni bagus sebab dia susun ikut turutan. Perbahasan dia macam ni satu, yang kedua, yang ketiga macam ni. Ini orang panggil tajdid turas, dia panggil ni. Ni kitab turas. Perbahasan ni turas. Tapi diperbaharui sistem pengajian kitab turas. Sesuai dengan zaman. Zaman dulu kalau ulama dulu tulis, dia campur masalah tu, lepas tu dia masuk masalah yang pelik-pelik kadang-kadang di tengah-tengah kitab. Itu sesuai dengan orang zaman dulu. Dan tu juga melatih juga otak kita. Kalau kita mengaji kitab turas macam tu, dia akan latih otak kita untuk apa? Untuk kita letak apa kaitan perbahasan yang ditulis oleh Syekh ni dengan yang dibincangkan dalam kitab tu. Dia akan tengok ada relate antara masalah. Sebab dia tak akan tulis saja. Tapi orang zaman lah kalau dia nak bagi mudah, dia kena buka kitab yang disusun balik oleh orang yang sezaman dengan zaman dia. Seperti saja kitab ni. Kerana dia susun dah ikut turutan dengan apa ni, point, dan juga tulis pula nombor 1, nombor 2. Ni kitab tulis tak ada macam ni. Kitab tulis dia tak ada nombor 1, nombor 2, dia ada koma, tak ada koma lah. Dia sambung terus. Sambung terus tu yang kadang baca tu tak ada titik tu. Dia pergi terabak campur yang kawan ni dah masuk apa ni perbahasan baru. Dia pergi sambung sekali. Sekali dia tak faham. Contoh dia kata Muhammad dan Ibrahim telah pergi ke sekolah. Itu patutnya titik. Bersama-sama mereka 3 orang pelajar yang lain. Betul Muhammad dan Ibrahim telah pergi ke sekolah bersama-sama. Baca ayat itu. Sampai ayat itu berhenti. Okey, dia tahu ni lengkap ayat ni. Mereka itu 3 orang. Tiba.
campur pula. Maksudnya dia silap berhenti. Patutnya bersama mereka itu 3 orang pelajar yang lain. Rupanya bersama tu adalah ayat baru. Kitab lama dia tak ada titik. Lepas tu kena baca ikut naram dipanggil. Naram ni apa dia? Ni rentak suara bacaan baca. Baru orang akan faham. Seorang guru kami Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah, kadang-kadang kami ada baca kitab sebelum datang kelas beliau, baca dulu kat rumah, tak faham masalah tu. Baca 2-3 kali tak faham. Baca 2-3 kali tak faham. Pi kelas dia. Pi kelas Syekh baca saja. Tak syarah lagi, baca saja faham dah kita. Dia baru baca. Kenapa? Kerana naram dia betul, cara bacaan dia tepat, menyebabkan murid tadi diberi kefahaman terus waktu. Dan ini barakah berada dalam majlis. Sebab ada orang yang kadang-kadang kita baca satu masail tadi, satu masalah tersebut 3 bulan tak faham-faham. Pi hadir kelas Syekh 3 saat dia faham. Ini orang panggil barakah majlis. Barakah berguru. Dan ini tak akan dirasa oleh orang yang tidak berguru. Orang tak berguru dia kata saya baca faham je. Tembak. Tu jadi Wahabi tu. Baik. Keempat. Ni, faham tak? Nanti akan dibincang masalah tentang istihadah dan perbahasan dia pada masa pengajian yang ke-7 nanti. Dia ada 7 suap, 7 gambaran berkenaan dengan masalah tersebut. Boleh teruskan sikit lagi? Boleh? Nampak macam pakai tarik nafas tu? Aduh nah. Ada lagi 2-3 line lagi. Sikit 3 line. 3 line pun boleh tahan lah. Keempat. Ni hari kita dah mengaji, ada beberapa benda ni kita mengaji ni. Ni sebab tu kata ulama, kalaulah seorang tadi keluar daripada rumah dia dan belajar satu saja masalah dalam haid, satu saja masalah dalam fiqh, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tanpa fiqh. Ibadah 60 tahun tanpa fiqh, pi keluar pi nak pergi mengaji, satu masalah saja. Itu bukan hadis tadi lah. Bukan hadis. Ni maksudnya nak abang kata mubalarah kepada mulianya datang menuntut ilmu. Al-Imam Abu Hanifah setiap kali baca kitab, faham satu masalah dalam fiqh, beliau akan solat 2 rakaat. Tanda syukur kepada Allah Ta'ala, sebabkan diberi faham oleh Allah. Nampak? Ni kalau dikira balik ni masail ni, ada berapa dah masalah dalam sepanjang 4 line muka surat kita baca ni. Agak-agak ni, ada berapa ni kalau kita dibincang ni. Ada berapa dah masalah apa ni Alif Najmi? Dia suka kira. Ada berapa? Tak kira. Masalah tempoh keluar bila panjang, paling pendek berapa. Kemudian kalau masalah lagi sahbun dengan apa ni laqid, kaunul laq, tu berapa pula, ada 4 dah. Kemudian nak tentukan orang ni balik ke tidak, 3 pandangan, ada 4 pandangan sebenarnya. Sebab dalam bab berkenaan keluar air mani ada perbezaan pandangan dari Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Tu dah berapa dah pandangan dah tu? 1, 2, 3. Kalau disusun balik, maksudnya hari ni saja dalam 4 muka surat, 3-4 muka surat ni, kita dah dapat puluhan masalah berkenaan dengan hukum hakam. Itu penting fiqh. Keempat, sifat darah haid. Ini sifat darah haid yang keempat. Darah haid itu datang dengan pelbagai jenis sifat dan keadaan. Itu patutnya darah haid itu di bawah tu. Darah haid itu datang dengan pelbagai jenis sifat dan keadaan. Antaranya warna kehitaman, itu yang pertama, yang paling kuat lah. Yang kedua, warna kemerahan. Yang ketiga, syukrah, iaitu warna perang. Yang keempat, warna kekuningan. Yang kelima, warna kudrah, ataupun warna kekeruhan. Jadi ada 5 warna, jenis warna. Terkadang darah haid itu pekat dan terkadang baunya busuk dan hamis. Jika kamu telah mengetahui apa yang disebutkan sebelum ini, iaitu apa dia? Warna-warna dia, dan kemudian sifat warna darah tersebut seperti pekat, baunya busuk dan hamis dan seumpamanya, maka ketahuilah bahawa pandangan yang asah maksud dia apa? Ini satu istilah dalam mazhab, sebab tu saya tidak terjemah, kerana ini istilah dalam mazhab. Asah ni maksud dia pandangan yang terkuat daripada perbezaan pandangan ashab Syafi'iyah. Jadi kalau ada perbezaan pandangan antara ashab, ada 2 pandangan atau 3 pandangan. Pandangan ni kuat. Pandangan yang kedua yang muqabil asah, itu pun kuat juga. Kalau kuat lawan dengan kuat,
maknanya yang paling kuat dipanggil asah. Faham? Tapi siapa yang keluar pandangan tu? Yang beza pandangan ni ashab. Maksudnya para ulama Syafi'iyah selepas Imam Syafi'i. Faham? Kalau Imam Syafi'i sendiri berbeza pandangan pula dengan pandangan beliau sendiri. Satu pandangan disebut macam ni, satu pandangan lagi kuat, keluar pula pandangan lain pula. Nampak macam ada pertentangan. Jadi nak tengok pula disebut dengan bahasa lain pula, disebut azhar. Qaul azhar. Faham? Ataupun zahir. Sebut itu. Jadi kalau dengar saja asah saja, kalau kita jumpa dalam kitab fiqh khusus mazhab kita Syafi'i, sebut je asah, kita tahu dah yang pertama mesti ada khilaf pandangan ni. Yang tu satu. Yang kedua, khilafnya kuat, iaitu muqabil asah, pandangan yang bertentangan dengan ni pun kuat juga, tapi ni lebih kuat. Yang ketiga, pandangan yang dipegang ini lebih kuat daripada yang bertentangan. Faham tak ni? Itu penting tu kenapa mengaji Azhar tu kalau nak. tu yang dikeluarkan dari masyayikh kita di Tanah Melayu pun tahu benda tu, dan dibahas dalam kitab-kitab fiqh macam tu. Ini dalam kitab mazhab yang dibahas oleh Al-Imam Nawawi dalam Matan Minhaj. Istilah ni sebenarnya bukan Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang memulakan. Sebelum tu lagi ada imam-imam terdahulu yang dah gunakan, cuma Imam Nawawi memperincikan lagi dan meletakkan dengan yang lebih jitu pada permasalahan istilah tersebut. Jadi pandangan yang asah, apa yang pandangan asah ni maksudnya kita faham apa dia? Maksudnya ni ada khilaf. Yang kedua, pandangan ni kuat. Dan yang ketiga, lawan bagi pandangan ni pun kuat. Tu. Boleh? Pada perkataan para ulama Syafi'iyah, maksudnya pandangan yang paling kuat pada perkataan para ulama Syafi'iyah adalah warna kudrah dan kekuningan juga dikira haid. Jadi kudrah dengan kuning, yang 4 dengan 5, ini pun dikira haid juga. Ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahawa sesungguhnya para wanita telah menghantar kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cebisan kain yang terdapat padanya kapas yang mempunyai darah yang berwarna kekuningan. Situ. Ini ada riwayat Imam Bukhari, kata wanita-wanita pada zaman Sayyidina Rasul mengambil kain yang ada cebisan tersebut. Ni kan tanya hukum, tengok perempuan zaman dulu, disebabkan kerana mereka tidak malu dalam urusan tersebut, dapat ilmu kepada kita. Kalau tak kerana mereka, maka kita tak dapat ilmu tersebut. Jadi wanita-wanita pada zaman tersebut bawa cebisan kain tadi kepada Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah lalu berkata, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda'a. Jangan kalian terburu-buru. Maknanya terburu-buru untuk menunaikan salat, terburu-buru untuk berpuasa, terburu-buru untuk disetubuhi oleh suami kalau telah berkahwin. Jangan terburu-buru, kata Sayyidah Aisyah, sehinggalah kalian melihat kapas ini warna kapas ini warna putih. Warna putih. Bukan warna tu, warna putih. Yani berwarna putih. Berwarna ni, ba tu jatuh. Berwarna putih. Kapas itu berwarna putih. Boleh? Tambah ba. Kelima. Kelima ni mana ni? Oh, ni ada bab baru ni, tapi silap ni kita ni. Ya Allah. Cuba tengok pandangan di bawah. Ni ada di bawah, nama kaki di bawah ni kena baca juga. Manakala pandangan muqabil asah. Ni tahu dah muqabil asah ni mana daripada? Muqabil asah maksudnya pandangan ni bertentang dengan pandangan tadi, tapi ni pun kuat juga. Pandangan ni pun kuat juga. Tapi yang dipilih pada mazhab ataupun pada fatwa adalah pandangan yang asah tadi. Darah, pandangan yang muqabil asah, darah yang berwarna kudrah dan kekuningan tidak dikira haid kerana warna-warna tersebut tidaklah dikira warna bagi darah. Ini pandangan yang muqabil asah. Kuat juga. Sebab kalau ikut dengan sains, itu bukan warna darah. Yang tu bukan darah sebenarnya. Atau dikuatkan. Maksudnya pandangan Imam Ghazali dalam masalah tersebut bertepatan dengan yang dikaji dalam sains. Iaitu dia bukan darah, tapi dia adalah warna air. Yang ini cecair yang bercampur dengan darah sebenarnya.
Ataupun cecair tadi adalah hasil daripada ada penyakit dalam badan dia dan semuanya, dan menyebabkan keluar darah tersebut, keluar warna tadi. Jadi, tapi yang asah dikira lagi. Kenapa? Karena masih tidak bersih. Dikira masih lagi dengan urusan tersebut. Baik. Ini berdasarkan pandangan Sayyidatina Ummu Atiyah yang mengatakan, kunna la nu'addu as-sufrata wal kudrata syai'a. Kami tidak mengira warna kekuningan dan kudrah itu, iaitu warna kekeruhan, itu sebagai haid. Tak dikira haid, kata mereka. Para ulama memberikan jawapan balas terhadap pandangan ini dengan mengatakan bahawa pandangan Sayyidatuna Aisyah itu lebih kuat kerana beliau lebih banyak bermulazamah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Dan juga kaedah menyebut al-musbitu aqwa minal al-manfi. Yang mensabitkan itu lebih kuat daripada yang menafikan. Jadi itu kaedah dalam fiqh yang disebutkan. Awal musbit muqaddam 'ala an-nafi. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Maksud yang mensabitkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Itu kaedah fiqh yang digunakan dalam permasalahan tersebut. Baik. Kelima, darah yang keluar dia sikit lagi nak habis ni. Darah yang keluar daripada perempuan hamil. Ni masuk masalah baru dah ni. Buat dalam kurungan tu, nak bagi nampak ada beza sikit. Kerana ni bab baru ni, kelima ni. Patutnya ni dihitamkan ni semua. Ni kita kena buat pembetulan balik ni. Jika seorang wanita yang hamil, habis darah yang keluar pada wanita hamil, apa hukum dia? Adakah darah tu dikira haid? Ataupun wanita hamil tidak haid? Macam mana perbahasan? Jika seorang wanita yang hamil melihat darahnya keluar selama sehari semalam atau tempohnya 24 jam, menurut pandangan Al-Azhar, daripada pandangan Al-Imam Syafi'i. Tengok ni, pandangan Azhar maksudnya ni pandangan Imam Syafi'i. Yang kedua, pandangan Azhar ni maknanya muqabil, lawan bagi Azhar juga kuat. Dan tu sendiri pandangan Imam Syafi'i juga. Jadi Imam Syafi'i ada dua pandangan. Dan ada dua pandangan, dan dua-dua pandangan tersebut kedua-duanya kuat, dan yang lebih kuat dipanggil Azhar. Yang kuat juga tapi tidak sekuat yang lawan tadi dipanggil muqabil Azhar. Boleh? Muqabil Azhar. Lepas ada orang yang kadang dia salah. Dia sebut pandangan ni asah. Ni pandangan ni kuat lah. Lawan bagi asah apa dia? Lawan bagi asah sahih, kata dia. Ada tak kena? Lawan bagi asah bukan sahih. Lawan bagi asah adalah muqabil asah. Karena lawan bagi sahih, sahih lain pula. Sahih pandangan kuat, tapi lawan dia dhaif. Apa? Asah kuat, lawannya kuat, dipanggil muqabil asah. Sahih kuat, lawannya lemah, maka dipanggil sahih, dan lawan dia adalah muqabil as-sahih ataupun ad-dhaif. Ini kena mengaji itu dalam istilah mazhab. Ada ulama-ulama tulis kitab berkenaan istilah mazhab saja. Ulama syarah pula. Syekh Ali Khatib hafizahullah ada karang syarahan bagi muqaddimah Minhaj Al-Maulana Syekh Ahmad Alawi As-Saqqaf dalam sab'ah kutub mufidah dalam kitab Fawaid Al-Makkiyah pun ada syarah berkenaan dengan perkara tersebut. Maulana Syekh Ismail Usman Zain pun ada syarah juga muqaddimah Minhaj. Kemudian para ulama daripada India pun ada mensyarahkan kitab Tanbih dan seumpamanya yang mensyarahkan tentang istilah-istilah dalam kitab Minhaj dan yang digunakan dalam mazhab. Ini istilah pengajian baru, pengajian lain pula tu. Ini untuk orang yang nak jadi faqih. Jadi kalau baca kitab mazhab Syafi'i, dia tak akan berwenang-wenang untuk nak pergi terjemah ikut suka dia. Pada sebahagian benda yang tidak boleh kita terjemah, dikekalkan dengan istilah tersebut. Faham? Karena waktu terjemah tadi dia akan mungkin jadi tersilap pada terjemahan tadi. Sebab tu kita sebut pandangan azhar, pandangan asah. Kenapa tak terjemah pandangan yang paling sahih? Tak, kenapa tak terjemah itu? Karena itu akan jadi lari daripada makna itu nanti. Akan lari daripada pandangan tersebut. Boleh. Itu kita pilih dengan mazhab tersebut. Saya berpegang dengan itulah. Maksud tidak perlu diterjemah istilah-istilah. Istilah perlu diletakkan otak kaki di bawah. Sambil-sambil lah ni, sambil-sambil mengaji kitab ni, sambil-sambil tahu juga macam mana manhaj para guru terjemahkan kitab.
dan macam mana manhaj para ulama membahaskan tentang istilah para ulama. Jadi itu baru kita akan tahu kata ilmu tu satu benda yang mahal sebenarnya. Ilmu tu benda yang mahal. Jadi ilmu ni bukan benda yang ringan-ringan, kecil. Dan bila orang tahu qimah ilmu tadi, maka dia akan tahu bagaimana untuk memuliakan ahli ilmu. Dan dia akan tahu bagaimana kedudukan ilmuwan. Dan dia akan tahu bagaimana penuntut ilmu tu patut dimuliakan. Kenapa? Karena yang dituntut mereka tu benda yang besar, benda yang mulia. Faham? Baik, jadi pandangan yang azhar daripada pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ianya dikira sebagai haid. Ini pandangan yang paling kuat dalam pandangan Imam Syafi'i. Baik, muqabil azhar, tengok di bawah atau kaki 16. Pandangan muqabil azhar, ianya bukan merupakan darah haid. Maksudnya ada pandangan Imam Syafi'i satu lagi. Yang Imam Syafi'i kata pandangan ini darah yang perempuan haid, perempuan hamil keluar darah pada ketika hamil itu tidak dikira sebagai darah haid, katanya. Bahkan ianya dianggap sebagai hadas yang berterusan seperti kencing tidak lawas. Dikira macam hadas yang berterusan saja. Ini kerana wanita hamil biasanya saluran haidnya tersumbat dan dijadikan haid itu sebagai dalil kepada sucinya rahim, maka ini menunjukkan bahawa wanita hamil itu tidak didatangi haid. Tu. Para ulama telah menjawab bagi penghujahan yang mengatakan bahawa keluarnya darah haid menjadi dalil sucinya rahim perempuan hamil daripada kehamilan adalah berdasarkan kebiasaan sahaja. Bukan mestinya macam tu. Kalau keluar darah haid juga bagi perempuan, maknanya kandungan dia mungkin ada masalah. Betul, orang tua-tua kita dulu dia tafaul hasan, dia optimis. Kalau anak tadi dalam kandungan tiba-tiba ibunya keluar darah haid, maka dia sebut sebagai bunting harimau, dia panggil. Bunting harimau. Kenapa bunting harimau? Padahal budak tu lemah sebenarnya dalam perut. Kerana maksudnya dia tak makan. Sebab makanan kita dalam rahim ibu kita adalah darah haid maksudnya. Makan darah tu yang akan kita makan. Jadi jangan sombong lebih sangat. Duduk dalam perut makan darah haidnya. Tu kalau keluar lambat sikit, telan dia dengan tik-tik ni. Tik mulut dah. Keluar-keluar, lepas tu belagak dengan orang. Sombong, cakap lebih kurang dengan orang. Tak. Jadi kalau budak tadi keluar macam tu, maka orang tua-tua kita dulu panggil dengan bunting harimau. Untuk apa? Untuk optimis. Kata tafaul hasan, dan Nabi suka dengan tafaul hasan. Nabi SAW yuhibbu fa'lal hasan. Nabi suka dengan optimis. Maka disebut dengan bahasa yang indah tadi, kata ni budak ni kandungan ni panggil bunting harimau. Dan ni kuat macam harimau. Yang keluar ni dia akan kuat insya-Allah. Bukan budak yang lemah. Dia tak panggil bunting arnab ke, bunting kupu-kupu ke, tak ada. Ataupun bunting sotong kan, tiba-tiba dia kata ni sotong ni budak ni tak apa nak kuat ni, tak. Karena tu akan menyedihkan perempuan tu yang mengandung tadi, dan dia akan jadi sedih apa semua. Jadi disebut kata, tak, ni bunting harimau ni. Bunting harimau dah ni kuat ni budak ni, insya-Allah. Maka insya-Allah akan jadi kuat dengan berkat doa orang ramai tersebut. Orang pakat sebut macam tu jadi elok. Tengok orang tua kita dulu beramal dengan sunnah sebenarnya. Tu tafaul hasan tu maksudnya tu beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian jadi maknanya berarti pandangan yang paling kuat bagi pandangan Imam Syafi'i dan digunakan dalam mazhab adalah perempuan yang haid, perempuan yang hamil juga berkemungkinan keluar haid. Ini berdasarkan dalil umum yang menunjukkan bahawa darah itu adalah haid, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Qul huwa adha. Qul huwa adha. Maksudnya katakanlah haid itu adalah kotoran. Serta hadis baginda Nabi SAW, Inna damal haidi aswadu yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yang dikenali. Maksudnya ma'ruf. Perempuan tahu kata darah itu haid. Boleh. Tamam. Baik. Kemudian ada lagi dua lagi. Boleh lagi sikit ni. Kata tak larat dah, habis dah. Ibu-ibu ibu pun tadi ibu-ibu kita tadi hangguk juga, ni tak hangguk dah. Memang hujung dah hamil nak hangguk dah. Sebenarnya sengah dah ni kata dah. Tak apa nak hangguk dah. Tadi ni hangguk dulu. Boleh lagi? Boleh. Tadi lah 15 minit sebelum ni. Selepas 15 minit sebut perempuan hamil perempuan syarah-syarah ni, lepas tu pula asah azhar betul. Dia kata mampu. Dia tanya boleh lagi? Boleh tak. Kalau jawab tadi dia sambung sungguh lagi.
Jadi kita tangguh sekat tu dulu, insya-Allah. Saya pun bukan gila mat sangat pun. Jadi ni apa ni, fiqh tu macam itulah. Nanti baca faham dulu yang sebelum ni. Baik, yang keenam ni, kalaupun nanti kata orang panggil apa, kita sabar jumpa nanti, ataupun kalau baca balik nanti ni, insya-Allah akan faham masalah ni. Sebab saya dah sabar tadi sebenarnya. Selang darah haid tu, selang masa tidak keluar darah, jadi an-naqa, antara tempoh haid keluar. Maksud saya tambah satu masalah. Ni yang apa ni, tidak ada dalam ni dan tidak dibahaskan. Masalah saya tambah sikit untuk sebagai kesimpulan, atau bukan kesimpulan lah, penutup untuk nak bagi dapat dawabit bagi orang perempuan. Jadi perempuan, kata dawabit ni kena ingat, al-mar'ah bimujarradi an tara ad-dama tatawaqqafu 'anil ibadah. Apa tak? Betul. Al-mar'atu bimujarradi an tara ad-dama tatawaqqaf 'anil ibadah. Perempuan sebaik saja tengok darah saja keluar, maka dia kena berhenti daripada ibadah. Bila nak kena berhenti tu? Fi sinnin yahtamilul haidha. Pada umur yang kalau dia ihtimal haid lah. Macam tadi umur berapa? Umur berapa tadi? 9 tahun qamariyah takribiyah. Tu. Jadi umur tu lah. Jadi perempuan kalau umur dia 9 tahun qamariyah takribiyah, dengan perbahasan kita bahas tadi ni, nampak keluar darah, maka dia kena tawakuf daripada ibadah. Tak boleh ibadah lagi waktu tu. Tak boleh semayang, tak boleh puasa. Tak boleh lagi kalau dia kahwin, tak boleh jima' dengan suami. Maka diarahkan kepadanya untuk dia meninggalkan apa yang sepatutnya ditinggalkan oleh perempuan haid, seperti solat, puasa, disetubuhi dan seumpamanya. Wala tantazir bulughahu yawman wa lailatan. Tak perlu dia tunggu satu hari semalam. Tengok darah keluar saja, terus kena berhenti daripada ibadah. Tak perlu tunggu 24 jam. Dia tak kena tengok dulu kot, begitu kot 24 jam ni baru 2 minit keluar, berhenti dah. Tak, semujarab nampak darah keluar saja pada waktu tu, dan tempoh tu pula tempoh yang umur perempuan tadi memang datang haid, maka dia kena tidak perlu lagi tunggu 24 jam untuk tengok keadaan tu. Walaupun dia hamil, walau kanat hamilan, walau perempuan tadi hamil. Ini perbahasan ni ada kaitan dengan tadi. Walaupun dia perempuan hamil. Kenapa? Li'annal asahha innal hamila qad tahir. Ini kerana yang asah, perempuan yang hamil tadi, perempuan yang hamil itu juga haid. Tapi kalau kita ikut yang lebih dakiknya, li'annal azhar, dalam pandangan yang lebih azhar, bukan asah, azhar, bahawa perempuan hamil itu keluar haid. Karena pembahasan tentang masalah tadi adalah pembahasan Imam Syafi'i. Waktu disebut dengan kalam al-azhar. Baik, yang kedua, dhabit kedua saya nak bagi sebelum kita tutup pengajian. Perempuan bimujarradi an tatahhara, sebaik sahaja dia suci. Apa macam dia tahu suci? Bi an yanqati'a qurujud dami, dengan sebaik saja putih darah dia. Maksudnya dengan cara apa? Dengan cara ketika mana dia masukkan kapah ke dalam kemaluan dia dan tengok kapah tadi keluar putih. Maksudnya tidak ada kesan kotoran pada kapah tersebut. Maka pada waktu tu dia nak kena buat apa? Fatakunu tahiratan, maka waktu tu dia sudah suci. Pada waktu tu dia suci dah, maka dia kena buat apa? Fataghtasil, kena mandi, amalan bizahiri, kena beramal dengan zahir yang dia nampak depan mata dia pada waktu tersebut, hatta yatabayyana ghaira dhalik, sehinggalah kesan apa ni jelas padanya, rupanya bertentang dengan apa yang dia pandang. Contoh, dia dah habis dah, dia tengok-tengok darah tak keluar, nampak tak ada kesan pada zahir kemaluan dia. Kemudian dia ambil kapah, dia masukkan dalam kemaluan dia, keluar tengok bersih. Rupanya dia kata selesai dah kot ni. Semalam dia baru keluar, dia kata 24 jam tu semalam, ataupun tak cukup lagi 24 jam. Tapi hari ini kosong, bersih dah, naqaq maknanya. Maka dia pun mandi pada waktu tu, wajib mandi. Sebab apa? Sebab dia bawa keluar tu tengok-tengok bersih. Maka dia kena mandi. Kalau waktu solat, waktu tu kena solat. Kalau hari itu puasa, dia kena puasa. Maksudnya kalau dia cek tu sebelum subuh, hari itu pula Ramadan, dia kena puasa. Faham? Selepas dia puasa, dia semayang, dia semua, esok tengok-tengok pagi subuh, esok keluar balik darah. Baik, semalam ni, dia malam pun setubuh pula dengan suami dia.
Semalam suami dia apa ni minta, dia kata ada ni lampu merah bang, dia kata. Nak tengok tu apa ni qassatul bayda tu, dia kata. Mau keluar dengan kapal-kapal ni nak tengok bayda ni, dia kata. Perempuan waktu dia kena ada baju khas kalau dia main haid. Dan kalau kata dia tak beritahu kat suami dia pun, suami dia tengok pakai baju tu dia tahu lah. Tapi kalau tiap malam nak pakai baju tu saja, letih lah. Malam tidur ni baju kelawak tu. Asalnya baju kelawak tu, dia kena ada dua baju kelawak. Nah, satu kelawak jenis terbang tu, dia jenis tak nak terbang mana. Dia pakai malam dia main haid tu, dia pakai baju kelawak dia warna merah. Jangan pakai merah sangat, tu bahaya lagi. Dia tengok, hei merah, elok ni dia kata. Laki dia tersilap hari, no? Pakailah warna-warna hak kusam sikit. Nampak bau-bau belacang sikit, dia kata, ni dah main ni. Dia main lah, dia bagi tanda lah. Ataupun dia mula nak marah. Dia mula nampak semua tak kena. Tengok drama kali dengan laki-laki dia kena. Drama Melayu tu yang buat masalah. Laki dia ni main bulan ke apa ni? Tak pasal-pasal kali dengan aku kena ni. Yang orang lain yang dalam filem tu berlakon ni pun depa dapat gaji, hak kita yang kena teruk. Ini masalah filem. Baik. Jadi kalau kata perempuan ni tengok-tengok hari pertama keluar darah. Hari kedua tak keluar darah. Dan dia keluar kapah daripada kemaluan, dia tengok tak ada masalah apa. Kosong, bersih. Maka dia mandi, dia solat. Lepas tu suami dia nak bersama dengan dia, boleh ke tak malam tu? Boleh. Tak ada masalah. Tengok-tengok lepas subuh esok keluar darah balik. Jadi macam mana? Taulah kata semalam dia dalam tempoh haid. Jadi macam mana sembahyang dia? Sembahyang dia dikira sebagai sunat. Puasa dia tidak sah. Dia kena qada balik puasa. Boleh faham? Nampak tak masalah hukum? Macam mana ni? Dekat ni lah? Boleh faham tak ni? Dia, macam tu dia punya perbahasan. Tapi kalau kata bawa keluar kapah daripada kemaluan, tengok ada lagi kesan kuning, tu dia kena tahu kata tu waktu tu tempoh haid. Masih haid lagi pada waktu tu. Tak boleh sembahyang, tak boleh disetubuhi, tak boleh puasa dan seumpamanya. Yang kita sebut tadi kalau dia bersih. Kalau tengok bersih, tak ada apa. Maka dia wajib sembahyang, dia kena puasa. Kalau kata dah masuk tempoh puasa lah. Dan kemudian dia kena apa ni, Allahumma salli ala, boleh kalau kata nak bersama dengan suami, boleh. Tapi tengok pagi esok tu pula keluar lagi darah. Taulah dia kata semalam rupanya dia dalam haid. Sembahyang dia macam mana semalam? Sembahyang dia dikira sunat, dapat pahala. Baik macam mana pula dengan qada sembahyang, sembahyang tak perlu qada. Yang kena qada adalah puasa. Puasa dia kena qada waktu tu. Ini nanti kita akan bincang pada perbahasan yang ke-6 insya-Allah, bab yang ke-6 tersebut. Jadi saya dahulukan perbahasan tadi kerana tak disebut dalam ni. Ini saya sebut sebagai tambahan masail untuk kita ambil berat tentang masalah tersebut. Jadi saya setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf. Mungkinnya pengajian yang kedua ni hari ni kita dah sampai lebih kurang 3/4 perbahasan. 1/4 sikit saja lagi untuk kita nak ni, sebab dia bagi contoh banyak. Lepas tu saya berhenti dulu sebab takut nanti daripada kita baca lepas tu hak lain semua pakat marah kat tok guru dah, lepas tu jadi tak berkat, lepas tu tak ingat dah masalah sebelum tu. Lebih baiklah kita berhenti dulu, dapat berkat juga, dan kemudian masalah akan datang dia faham. InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Rashidan kerana jemputan ini, dan insyaAllah kita akan sambung pada perbahasan seterusnya. Nanti akan dimaklumkan semula tarikhnya. Kita akan bahas pula dan bincang ataupun sambung perbahasan ini sampai selesai. Kita dah janji dah akan selesai kita ni, kerana buka kitab kena selesai. Jadi kalau tak selesai ni maksudnya ni lah, jadi kena sabar je lah. Jadi korang-korang tahulah pengajian haid ni bukan ini sekejap juga lah, bertahun-tahun rupanya nak habis. Ini mungkin dalam tahun ni mungkin khatam lah insyaAllah. Dalam tahun ni boleh khatam lah insyaAllah. Habis kitab ni, kalau buat revision balik, ulang kaji balik, baca balik semula. Cara nak bagi ingat, pertama dengar balik pengajian kalau kita tak ingat. Yang kedua bincang dengan orang. Bincang berdasarkan kita. Ni ada tok saya ni, tok su saya ada. Tok saya pun hadir ni. Jadi apa ni, boleh bincang balik dan kemudian jadikan perbahasan dalam keluarga. Itu insya-Allah akan dapat faedah dan akan ingat terus nanti insya-Allah. Dan kita bercita-cita orang-orang perempuan lah nanti akan duduk di depan mengajar bab haid ni. Dan bahas dia macam orang lelaki. Dia bahas macam orang lelaki bahas. Maknanya hamai kona kot mana pun dia boleh jawab dengan tenang saja.
Dia tak ada menggelabah, Allah Allah. Padahal dia keluar haid. Lepas tu dia pening. Patutnya hak keluar haid tu lagi pakar lagi. Sebab dia duk keluar. Dia kata kawan ni keluar ni, saya tak keluar. Saya tahu lah. Kita boleh cerita lah, kita tak keluar. Tapi yang duk pakar bab haid ni adalah yang janggut jugalah. Ingat. Hak tak keluar haid tu jadi pakar dalam bahagian haid. Hak tulis kita haid pun hak yang hak ni pun orang lelaki tulis, yang ni pun orang lelaki tulis. Kebanyakannya orang lelaki yang tulis. Jadi setakat dulu. Ini bukan diskriminasi pada wanita dan seumpamanya. Tapi ini sebagai pemberi semangat kepada orang perempuan untuk dia kuasai sungguh bidang. Sampai dia jadi faqihah dalam bahagian ni. Dan dia akan nanti boleh juga mengajak anak cucu dia dan seumpamanya dalam bahagian tersebut, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Fadil Ustaz Rashidan, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.